orang-orang yang suka menderma, memberi infak, orang-orang yang suka bersedekah. Apa yang kita boleh faham daripada poin yang kedua ni, suka memberi derma nombor satu, pastikan dalam kita memberikan derma, sifatnya ringan tangan memberi. Islam ni simple. Diajarkan pada kita ni derma, bukan derma 1000, bukan derma 100 kan. Kalau nak belanja orang, bukan belanja nasi Arab, bukan. Belanja TO ke kan, roti canai ke. Poinnya, sifat ahli syurga ini sifatnya memberi, suka menderma. Yang kedua, memberi yang paling afdal itu adalah secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi. Kenapa lebih afdal memberi sumbangan ataupun infak secara sembunyi-sembunyi? Dua sebab. Yang pertama, lebih terpelihara keikhlasan dalam memberi derma. Bukanlah juga maksudnya orang yang derma sembunyi-sembunyi ni ikhlas, dah juga kan. Ikhlas ni bukan tentang tunjuk depan orang ataupun sebaliknya, dah, tapi kolbu. Kalau kita derma sorok-sorok, kita lebih rasa kita lebih mulia daripada orang yang sedekah tunjuk-tunjuk, maka terbatal amalan. Terbatal amalan. Maka kena clear kat situ. Namun cara memberikan sedekah secara sembunyi itu lebih terpelihara, lebih mudah untuk kita menjaga ikhlas. Itu poin dia. Yang kedua, supaya menjaga maruah orang yang menerima derma. Kita yang memberi ni seronok lah, yang menerima tu kadang-kadang malu Allah, berat kan, dirakam muka anak-anak dia, tapi tak ada pilihan, terdesak, sangat perlukan bantuan, maka ngadah je lah. Sebab tu guru kami ajar, kalau kita nak memberi itu kan, dalam hadis Nabi sebut tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kalau kita nak memberi derma ni, nak jaga hati, kolbu kita ni, jangan bagi macam ni. Orang tu nak kan, kita nak bagi kan, minta dia ambil. Mengambil kaedah, mudah-mudahan mengambil itu mendapat sedikit kebaikan daripada yang diajarkan oleh agama itu sendiri, kan. Maksud kata, kita dalam nak memberi ni, kena jaga hati orang juga kan, sesuai ke tak bagi depan-depan. Pagi tadi pun baru baca satu posting pengalaman seorang ustaz ni, dulu belajar kat Mesir. Tiba-tiba pelajar-pelajar ni selesai belajar Quran dengan Syekh Azhar kan, diberikan sagu hati depan Syekh, berdepan dengan pelajar-pelajar yang belajar dengan Syekh ni lah. Terus Syekh tu tepis, dia kata aku tak nak, tapi dengan satu teguran, nak bagi bukan depan orang, sembunyi-sembunyi, kan. Itu benda yang bukan bersifat sedekah derma tu, itu pemberian kan. Saya banyaklah ngajar. Sekarang trend apa tau, mungkin sangka baiklah SOP COVID ke apa, dia letak sagu hati penceramah atas meja. Ustaz ambil sendiri mana-mana. AJK pun tak tahu kat mana. Kita datang ada sagu hati, ada letak mohon Ustaz tantangan, ngasih. Okey lah. Tak ada engagement, tak ada yang nak. Ya, kita ni tetamu kan datang. Ni kadang-kadang tak ada adab, tak ada akhlak. AJK ni kena prihatin dalam bab ni. Itu dua, tentang kriteria orang-orang yang suka menderma ini dalam spek yang begitu. Sebab tu dalam hadis yang sahih, ada 4 golongan syurga rindu untuk bertemu dengannya. Pelik. Biasanya kita rindu syurga, tapi ada 4 golongan ni syurga rindu untuk menanti ketibaan dia. Yang pertama siapa? Orang yang pandai baca Quran. Bukan setakat pandai, dan juga membaca Quran. Bukan setakat pandai, pastikan pandai itu dengan membaca Quran. Maka bimbang-bimbang Allah bagi pandai baca Quran, tiba-tiba tak membaca Quran, maka tu kufur nikmat.
Kan sifat pandai ni rezeki, rahmat, kurniaan. Tiba-tiba kita tak deliver, kita tak amalkan kelebihan yang Allah beri. Dan orang yang tak pandai baca Quran ni pula yang rajin baca Quran, walaupun merangkak-rangkak tapi istiqomah baca Quran, maka lebih mulia daripada orang yang pandai baca Quran ni. Ini satu golongan. Suka orang yang pandai baca Quran dan membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Dalam hadis Nabi ajar cara nak jaga mulut ni dua. Cakap yang perlu dan baik sahaja, tak mampu diam. Tak mampu diam. Sebab orang-orang yang beriman, diam itu zikir. Diam itu merupakan satu kaedah zikrullah. Baik, itu dua. Yang ketiga, suka beri orang makan. Poin tadi itulah. Orang yang suka belanja makan, derma, sedekah, infak ni kategori yang sama. Kategori yang sama. Suka memberi orang makan, kan? Dan lazimkan juga benda kepada sedekah. Apa yang paling afdal? 3. Setakat pengamatan saya lah yang Nabi sebut afdal sedekahan. Pertama sekali, memberi ketika susah, tak ada. Ketika tak ada itulah beri apa yang ada, walaupun tak ada. Ini memang payahlah. Yang kedua, sedekah kepada golongan yang kita benci dia, bukan circle kita semata-mata, adik-beradik, kawan baik, kawan rapat, dah. Sedekah kepada golongan yang kita benci itu lebih mulia, lebih tinggi fadilat berbanding kawan rapat. Ibu Islam, kan? 2. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat dia 3 tu. Okey, poinnya, sifat ahli syurga yang kedua, orang yang suka menderma sedekah. Dan yang keempat tadi tu, siapakah golongan yang syurga rindu untuk kedatangannya? Iaitu orang-orang yang teruja sambut Ramadan Al-Mubarak. Teruja, kan? Teruja ni mesti dengan persiapan, dengan pembuktian. Apa bukti kita teruja? Bukan teruja pada hati semata-mata. Tindakan. Dah mula berpuasa, dah mula gandakan amalan, kan? Hari-hari dah mula baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Hari-hari kita dah mula baca doa-doa begini sebagai tanda keterujaan kita untuk menyambut Ramadan. Kenapa Ramadan lama lagi tapi persiapan tu Rejab lagi? Rejab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa persiapan? Lazimnya orang-orang yang teruja menyambut Ramadan ni bermula Rejab. Sebab dalam hadis bercerita pasal Ramadan ini ada satu golongan yang Allah laknat. Siapa mereka ni? Keluar Ramadan masih membawa dosa kepada Allah. Maka bimbang, tak buat preparation daripada Rejab, Sya'ban. Dalam Ramadan kita lazim lagi perangai lama kita, on off. Na'udzubillah, habis Ramadan, 2 momen manusia tu seperti bayi baru lahir. 2 keadaan, 2 waktu. Ketika wukuf di Arafah dan pada pagi Syawal. Ini janji Allah. Orang-orang yang iman dan wahtisaban, orang yang benar-benar bermujahadah dalam bulan Ramadan ini, seperti bayi yang baru lahir, fitrah. Sebab tu kita menyebut Aidil Fitri, sambutan perayaan kembali pada fitrah sebenar, suci zahir dan batin dia. Maka sunnah pagi raya pakai baju baru, bukan adab Melayu dah, itu memang sunnah. Memakai pakaian yang baru, jubah baru, serban baru, kopiah baru. Kita mengambil sunnah, bukan adab Melayu dah. Tapi trend tu tak sangat dah. Kan sambutan raya dia dah macam semakin hambar. Mungkin waktu PKP menyebabkan raya tak ada pakai baju raya. Raja 2 tahun lepas kita pakai. Tak apalah, kira baju baru dah tu, belum pakaikan baju baru. Ini sunnah-sunnah. Sebab apa bimbang? Kalau tak dilatih daripada Rejab, Sya'ban, kita masih terbawa-bawa dengan perangai rutin lama dalam bulan Ramadan, on off.
baik maksiat dia. Takut-takut habis Ramadan tu terbawa dosa kepada Allah, maka Allah doa laknat. Maka celakalah kan ketika Nabi naik mimbar, amin 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 tu antaranya. Maka jadilah orang-orang yang suka bersedekah ataupun berinfak ataupun belanja makan. Yang ketiga, orang-orang yang berinfak dengan makanan ataupun minuman, itu paling afdal. Ataupun dalam erti kata yang lain, keperluan asasi. Okey, ataupun kita nak faham di sini, makanan ini membawa maksud asasi, tapi mengikut prospek. Contoh, mangsa banjir, jangan bagi beras, please. Tu stop bagi beras. Periuk dia hilang semua, gas dia hilang, bagi beras. Kepuluk mangsa banjir ni. Mangsa banjir, dia punya priority dia cash. Cash. Dah selesai banjir ni kan, kita bagi lagi, sepupu kita baru dapat ziarah di rumah dia banjir, kita bagi beras lagi. Memang fobia ni. Murung dia tak nak, beras cukup dah, dia nak cash. Sebab tu enjin motor kereta tak start, tak gerak-gerak lagi tu, duit tak ada. Bayangkan installment pun tak boleh bayar. Ni installment boleh bayar bulan-bulan, ini repair puluh belas ribu. Mana nak cakap ibu sekalian, lumpuh siap. Sebab tu kadang-kadang ujian banjir ni bukan pada mangsa banjir sebenarnya, pada kita yang tak kena banjir ni. Sama ada kita berpeluk tubuh ataupun kita willing memberi khidmat ataupun memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Kena ada hadis Nabi apa ceritakan pada kita, Allah akan bertanya pada fulan, pada manusia ni, wahai hamba-Ku, hadis kursi, wahai hamba-Ku, ketika aku sakit, kenapa kamu tak ziarah aku? Mana mungkin kau maha perkasa, kan maha hebat, akan sakit. Ketika hamba-Ku sakit, kenapa kamu tak ziarahi hamba-Ku? Tu maksud dia. Wahai hamba-Ku, ketika aku lapar, kenapa tak bagi aku makan? Wahai Allah yang maha perkasa, yang maha segala-galanya, mana mungkin kamu lapar, kelaparan. Ketika hamba-Ku lapar, kenapa kamu tak memberikan makanan? Itu maksud dia, kan? Sebab tu kalau kita lihat sekarang dekat Facebook tu banyak cerita gaduh jiran-jiran, kan? Gaduh parking kereta. Ada satu viral tu, dia parking kereta tu hampir sebulan lebih. Lalas tuan rumah buat apa? Dia letak botol kereta untuk dijual. Macam saya lah punya sekolah saya tu corner lot, tepi jalan sekolah, rumah kedai, kan, ada dua kereta buruk tu, memang ganggu betul lah. Tak gerak-gerak dah hampir 4-5 bulan dah, tak tahu kereta siapa. Sekali depan sekolah, tempat sekolah tu parking guru, parent, kan, bas sekolah, habis dah depak dua, dah tak ada civic dah. Kan Allah sebut apa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ni apa sifatnya? Iaitu orang-orang yang menghormati jirannya. Hormati jirannya. Jiran ni ganti kepada waris kita yang paling dekat. Jiran kalau mati terbujur, pagi tadi saya dengar satu kuliah, kematian yang paling jahat itu mati seorang. Banyak kes mati seorang, tengok-tengok dah 4 sebulan 2 terbujur bangkai dekat dalam rumah. Itu mati yang paling jahat, mati yang paling su'ul khatimah, mati seorang. Bayangkan kita tak kawan dengan jiran, sebenarnya ni tak lagu semangat apa, kampung-kampung tu masih ada lagi lah, kan. Buktinya masih hari setiap minggu main pingpong. Ni haji kita ni setiap minggu main pingpong. Main ke tak tahu, dapat buat live je. Bayar tak main. Okey lah, orang bandar mana ada masa nak main pingpong semua, nak ada masa? Tak ada, krik-krik semua, buat hal masing-masing. Satu lagi, sifat jiran yang baik ni apa dia? Kita selamat. Apa maksud selamat? Kalau dalam rumah tu adanya wanita,
Kita sangat confident jiran kita tak pandang aurat kita dalam rumah. Itu jiran yang baik. Tu dia punya indikator dia. Tapi kalau kita rasa, kalau kita buka tingkap, bukalah dengan sengaja buka, kita kenal jiran kita ni, istilahnya pandai jaga maruah masing-masing, maka itu jiran yang paling baik. Tapi jiran kita ni jadi memang kaki sekodeng, pantang nampak anak dara kita ke, bini kita ke keluar, mesti ada elah-elah, maka na'udzubillah itu jiran yang jahat. Ini indikator. Maksud jiran yang baik di sini apa? Selamat. Rasa selamat, rasa tenang, rasa berkebajikan. Kan antara nikmat yang besar, antara nikmat yang baik kepada manusia ni, iaitu jiran yang baik. Nikmat. Sebab tu tempat tinggal kita, tempat kita nak rehat, dapatkan ketenangan. Kadang-kadang kita baik dengan anak bini kita, masalah jiran pula, dah stres, terganggu tu tak sambung lagi, pantau-pantau, santau-santau lagi tu. Nauzubillah. Jaga benda ni semua. Baik, yang ketiga, ahli syurga, iaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang sifatnya siddiqin, membenarkan kalamnya dan perbuatannya. Kalau bahasa kasarnya gini lah, kalau ada orang bukan Islam tanya, Islam tu apa? Tengok saya. Boleh tak klaim itu? Boleh tak kita klaim? Nak tahu Islam ni macam mana? Tengok saya. Akhlaknya, kan, muamalatnya, kan, disiplinnya, kebersihannya, kan, apa lagi? Apa? Yalah, maksudnya kerjasama dengan persatuannya mungkinlah. Tapi kalau kita jenis belum berani nak klaim, kita nak tengok Islam tu macam mana kita orangnya, maka kita ni sendiri pun masih jauh lagi daripada kebenaran tu sendiri. Kebenaran ni, dia punya orientasinya tentang nilai ketuhanan, ada sifat ketuhanan, tawadhu'nya, kan, rasa ihsan, simpati, rasa empati itu sendiri, kan, kena ada benda ni, kan, apa dia, tentang ringkas. Yang keempat, ahli syurga, lelaki yang penyayang. Lelaki yang penyayang. Sebab tu ada ulama mentakwilkan tentang kalimah wa ja'alakum, apa ayat kan, mawaddah wa rahmah tu. Sakinah ni nisbah kepada suami, mawaddah ni nisbah kepada isteri, rahmah ni nisbah kepada anak-anak. Sakinah iaitu suami yang pandai tenangkan orang bawah dia. Ini sifat pemimpin, bukan lagi melagakan, menenangkan, mendamaikan. Dia sangat pandai, dia sangat bagus dalam bab networking, repo, kan, cuba ialah kendurkan ketegangan. Ini suami laki-laki yang bagus, kan. Dan wanita sifatnya taat. Dia punya keyword bagi wanita isteri itu ketaatan. Lelaki itu penyayang ataupun pemimpin yang sifatnya adil dan penyayang, ketua. Sebab perempuan suka nak buat ketaatan kalau tidak dapat kasih sayang. Itu poin dia. Macam kita lah, kita nak buat ketaatan kepada Allah Ta'ala mesti dengan redha Allah, kan. Allah rahmati kita melalui usaha kita, ibadah kita, mujahadah kita, ketaatan kita, turun rahmat. Maka orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala mampu melakukan ketaatan, atau nilai dia. Tapi kalau dah suami tak ada sifat penyayang, keras hati, kerjanya menekan, maka nak taat pada suami itu satu benda yang beban berat. Maka suami kena berikan nilai kasih sayang, nilai perhatian, sentuhan, kan. Perempuan ni cukup je kita puji, sentuh dia. Bayangkan penat buat kerja rumah, kan, balik rumah, Masya Allah, isteri abang ni nampak muka penat sangat. Terus, terima kasih abang, abang nak air. Gitu caranya. Bukan balik rumah, air mana air? Allahu Akbar. Faham-faham lah, abang bawa balik kerja kot. Terus pada dia beri air tu macam masak siangkap dah rasa.
Duh, Allah geramnya. Betul tak ibu-ibu sini? Oh tak betul. Suami dia bagus, betul lah. Gitu kan. Maksudnya perempuan jangan caranya sentuhan, pujian. Laki-laki tak makan puji, abang handsome lah. Awak baru nampak, baru sedar. Laki dia tak, dia kali sikit bab puji-puji. Laki-laki bukan bahan makan di pujian, bukan. Tapi respect. Kita angkat, kita sanjung, kita respect suami. Memang dapatlah apa kita nak, insyaAllah. Abang, ya, jom abang belanja. Oh, respect tu ada. Abang nak pergi bang, abang nak saya urut abang. Oh, respect tu. Tapi laki-laki kena banyak puji perempuan, banyakkan memuji kan. Sebab tu perempuan ni suka pada pujian. Sebab perempuan dia punya apa, keyword bagi perempuan tu kecantikan kan. Kecantikan perempuan Allah jadikan unik, cantik. Sebab tu dalam satu kisah, apa sejarah Allah ciptakan Hawa ni? Hawa isteri Nabi Adam AS kan sebab mimpi kan. Bila mana Allah tidurkan Nabi Adam sebagai kesihatan, segarlah tidur ni kan. Tiba-tiba dalam mimpi termimpi wajah Hawa yang belum diciptakan Allah Ta'ala. Pendekkan cerita panjang. Pendekkan cerita, celik mata sebelah Adam tu Hawa, sebiji macam dalam mimpinya. Allah mengetahui akan keinginan hambanya Nabi Adam itu, maka bangun celik mata nampak Hawa, sebiji terus ada perasaan syahwat, nafsu suka pada Hawa tu. Ketika nak disentuh Hawa tu, maka Hawa tanya, jangan sentuh, kena beri maharnya dulu. Maka mahar untuk kahwin dengan Hawa, boleh menyentuh Hawa ni dua. Yang pertama, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk jangan dekat dan makan buah khuldi. Itu dengan maksud nilai ketaatan. Yang kedua, apa dia? Iaitu selawat atas Nabi SAW. Kamu kena selawat atas Nabi SAW. Maka Nabi Adam tanya pada Allah, ya Allah, siapa tu Nabi Muhammad? Itulah keturunanmu, Nabi yang terakhir, yang dimuliakan oleh aku. Kalau ikut kisah tu dah ujung sangat, dia ada kronologi lagi, macam mana diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kenapa di Arash, di pintu masuk syurga semua ada nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan manusia belum diciptakan Allah Ta'ala, tapi terlihat dah dekat Arash ada, dekat pintu syurga ada, semuanya kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu hadis yang sahih. Semua ada cerita yang umat Nabi ni tak tahu betapa luar biasanya Nabi SAW. Sebab tu ketika di mahsyar, guru kami cerita, ketika di mahsyar Allah lupakan ingatan Nabi kenal akan umatnya. Nabi tak ingat umat, tak kenal, kecuali ada tanda-tanda pada umatnya. Antaranya siapa? Kenapa Nabi boleh datang hadir untuk bantu umatnya, untuk diberikan pada syafaat? Ada tanda-tanda pada tubuh wajah umat Nabi SAW. Antaranya apa dia? Iaitu orang yang sempurna wudu'nya. Sempurna wudu'. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang menyempurnakan wudu'nya, maka haram tubuhnya terkena api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah faham hadis ni. Bukan bererti cantik, jaga wudu' je lah, tak masuk neraka, kan gitu. Ada tafsirannya, kata para ulama, yang tak terkena api neraka tu anggota wudu' je. Masuk neraka satu tubuh tu, tapi kalis air pada mukanya, tangannya, pada kakinya, mana lagi? Itu je lah. Maka sunnah lebihkan. Siku jangan ngam-ngam takut tak sah, lebihkan sunnah. Tapi jangan over. Tentang tahu kalis, ambil wudu kalis neraka, dia ambil sampai ketiak. Itu dah tak ikut syarat ni, tak ikut syariat dah. Itu dah melebihi, melampau-lampau, berlebih-lebihan, tak boleh. Syariat ni dia ada namanya hudud, had.
yang Allah dah tetap limitkan. Jangan pandai-pandai pula kan. Basuh muka sampai badan kita basuhnya, kaki sampai peha kita sampai betis kita basuhnya, dah tak function. Dengan syarat sempurna wuduk bermula dengan air yang kecil. Jaga adab ketika wuduk, apa dia? Jangan ambil wuduk dalam tandas, dekat dengan benda-benda yang syubhah, najis, tak boleh. Ini yang dikatakan sempurna. Sempurna wuduk bukan wuduk tekun slow ambil wuduk sejam, bukan. Merangkumi segala-galanya baru dapat khusyuk solat. Ini dalam bab ibadah pun tergesa-gesa. Ambil wuduk tergesa-gesa, masuk masjid tergesa-gesa. Tu yang jadi balik lepas sembahyang pun tergesa-gesa. Balik cepat. Ada kuliah. Betul. Dalam perkara akhirat pun tergesa-gesa manusia ni, dalam perkara dunia pun dia tergesa-gesa. Sebab tu dia tak pernah mengecapi nikmat kehidupan dia. Tak pernah. Semayang tak khusyuk, ambil wuduk dia tak rasa lapang, segar tubuh badan dia. Sebab apa? Hidupnya dengan penuh tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa itu sifat amalan syaitan. Laju lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan lelaki penyayang ini juga bukan hanya semata-mata pada kaum keluarga kerabatnya, mesti pada juga setiap muslim. Dia kadang-kadang dengan kawan-kawan punya ramah, punya mesra, punya petah, punya rancak lah. Balik rumah krik-krik dia macam terbalik tu. Rumah tu kena rancak. Kawan-kawan tu yang jaga adab, jaga akhlak kan, silent. Balik kawan-kawan punya nampak petah dia, tapi kat rumah krik-krik dia. Tanya sepatah, jawab sepatah. Maka terbalik. Ini bukan sunnah Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Yang terakhir sekali apa dia? Orang yang menjaga diri daripada perkara yang tidak dihalalkan, syubhah. Jauh daripada syubhah. Jauhkan diri kita daripada benda-benda yang syubhah. Syubhah ini tidaklah berdosa, tapi dia boleh mengotor, merosakkan iman dan roh kita. Tercabutnya khusyuk, tercabutnya khasyah itu sebab syubhah. Halal, tapi benda yang bercampur-campur, benda yang tidak ada kepastian. Yang trend kita sekarang makan makanan Korea, cuba cari mana ada tanda halal. Makanan Korea ni semua tak ada, bos lihat. Main makan je. Masuk kedai Cina, masuk kedai Hindu, dah buat sentimen perkauman pula. Susah lah. Susah. Kita duduk zaman fitnah ni kan, baru-baru ni viral pula tentang warga India di negara India lah kan, belasah kan, bantai orang Islam. Baru faham kenapa dalam riwayat Imam Mahdi ni akan memerangi benua India ni. Maaf sebut. Nampak petanda-petanda. Kita dah belajar tentang adil, pemilihan adil ni. Kita pasal keempat, fasa pemerintahan diktator. Semakin teruk kezaliman, tukarlah apa pun kerajaan, persatuan parti ke, tetap dalam skop fasa makin kuat kezaliman pemerintah. Ini benda yang Allah dah tetapkan dah. Tapi fasa ini juga ada kelompok-kelompok golongan-golongan umat Nabi yang bermujahadah untuk membuat persiapan peralihan fasa, iaitu turunnya Imam Mahdi. Maka optimislah kepada Allah kan, bersangka baiklah kepada apa yang melanda dalam negara kita dan luar negara. Tapi poinnya, umat Islam ni kalau tak bersatu hati, tak berpecah belah, apa lagi, tak ambil pot pasal isu semasa, tanpa sedar, kita juga tak mustahil akan dibedil oleh penjajah dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni fasa Makkiyah, di mana para sahabat ada kemampuan. Umar, Ibnu Abbas, kan dia orang semua otak-otak, memang pahlawan lah. Tapi tidak ada syariat untuk perang. Bukan tak mampu perang, bukan tiba masa.
Allah suruh sahabat ketika fasa Makkiyah ini sabar. Maka siapa yang ditekan dengan fasa zaman yang menekan dengan nilai sabar, bina kekuatan, keimanan, ketakwaan, kuatkan perpaduan umat, maka orang inilah yang Allah filter layak pergi fasa kedua untuk menang semua peperangan. Itu kan dia punya modelnya. Ketika di Madinah ni kalah sekali dekat perang Uhud. Bayangkan negara Madinah yang kecil seperti hujung tanduk, tapi boleh mengalahkan Rom dan Parsi. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jelas dalam bab kemenangan Islam ni bukan usaha manusia, tapi Allah yang beri izin, Allah yang menentukan tempohnya bila. Untuk melihat sepanjang tempoh Allah tak bagi kemenangan ni, siapa yang membela, siapa yang orang-orang yang prejudis, orang-orang yang khianat kepada agama Allah Ta'ala, ataupun melihat siapa yang berpeluk tubuh sibuk dengan keduniaan dalam keadaan kita berada pada hujung zaman. Sengaja. Tuan-tuan sekalian, ni zaman memang tak boleh lawan dengan musuh, tak boleh. Boleh dengan kekuatan masing-masing lah, tapi Allah suruh kita sabar. Sabar bukan sabar bodoh. Sabar ni sabar dengan kita dapat defend. Kalau boleh kita berdepan-depan, kita boleh nak protes. Buat silam. Maka ini semua untuk menguji siapakah kalangan kita ni yang paling benar-benar memperjuangkan kalimah Allah Ta'ala. Ada orang tanya, kenapa tak dibunuh je Yahudi ni, musuh-musuh Allah Ta'ala ni? Maka kata para ulama, kalau Allah tidak adakan peperangan melawan musuh, melawan peperangan akidah begini, dengan amal apa kamu masuk syurga? Sebab kemuncak iman itu jihad fisabilillah. Kamu membuktikan dengan darah sebagai tanda kamu menegakkan kalimah Allah, bukan dengan ibadah. Ibadah ni kata para ulama, ibadah ni hanya habuk-habuk kebaikan. Siapa yang kalimah ni sebut Allah SWT, siapa yang berilmu tapi tak terjemahkan ilmu dengan amal, itu tipu daya syaitan. Begitu juga orang-orang yang beramal tetapi tak mulazamah dengan ilmu, kamu juga tertipu dengan syaitan. Tapi jauhi golongan yang ketiga ni. Apa dia? Ilmu tak ada, kuliah tak nak pergi, ceramah tak nak dengar, ibadah pun tak ada. Inilah syaitan dan iblis. Itu ayat dia. Maka kemuncak iman itu adalah memerangi musuh-musuh Allah Ta'ala, jihad fisabilillah. Dan inilah sunnah Nabi, berperang dengan musuh. Kita je terlalu play safe, kan, jaga periuk nasi, jaga survival hidup, maka tidak berlakunya peperangan. Ikutkan ada suruhan dah, ada ruang dah, ada keperluan dah, tapi takut. Negara Islam semua tak berani nak berdepan dengan tekanan. Sebab apa? Nak jaga survival pembangunan negara-negara Arab ni, maka terpaksa diam. Maka mangsa keliling di negara Islam yang lemah-lemah ni menjadi bedilan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 negara Arab dah endorse, terima diplomatik dengan Israel, Yahudi, betul? Yang tadi sebut 2 je, Yaman dan juga Syria. Palestin 3, Yaman, Palestin, Syria. Cuba tengok dalam hadis, kenapa 3 negara ni Allah sebut sebagai inilah tempat keluarnya mujahidin yang akan berperang dengan Dajjal. Semua bukan kebetulan, semua benda ni dah lengkap skripnya, bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita je tak tahu, tak nampak, tak kaji. Statement pemimpin Arab ni cakap bertepatan dengan hadis tu. Yaman, Syria, Palestin. Macam ke dia sengaja? Tapi betul, sifat Yahudi ni memang dia tahu apa yang Allah janjikan Nabi sebut dalam hadis, dia akan buat benda yang mencabar. Itu memang sifat Yahudi. Tapi sedihnya yang bercakap benda ni orang Islam. Pening bos dah. Wallahu alam.
tak sempat nak masuk golongan 5 golongan ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau ada kesempatan masa lagi kita akan sambung lagi sedikit tentang 5 pula golongan ahli syurga Allah, ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara cuma sedikit bos silap sekarang ni kan. Banyak krisis krisis yang berlaku dekat negara kita ni. Contohlah isu macam yang sekarang didepani oleh Mufti Perlis Dr. Mazhar sendiri kan. Bila kita semalam kita ada satu wacana, dia peguam cerita balik apa kronologi. Pertama sekali buat sekalian, isu ni lapuk dah, banyak kes dah. Persoalan ni kenapa seolah-olah macam meletus? Apa nawa itunya? Kenapa nak dicetuskan tempoh ini? Kes macam yang apa yang 2 kembar, yang 3 beranak ni yang terpisah. Rupanya seluruh negeri ada kes macam tu. Kenapa kali ni meletup? Tu jawab sendiri, saya tahu jawapannya, cari sendiri. Satu. Yang kedua, yang akhirnya terlepas penjagaan tu kepada mak dia, tu tak apalah, memang tu dah ada akta dia lah. Soalannya itu dia punya intention bukan tu. Dia nak sekarang ni nak lawan kuat ni, apa dia? Mak murtadkan budak 3 orang ni. Sedangkan budak 3 orang ni jumpa Dr. Mazhar dekat rumah ni, tanya, kamu dipaksa ke masuk Islam ni? Budak tu cakap tak, dia memang nak masuk Islam, cuma dia nak balik pada mak dia, tapi nak kekal Islam. Jelas Dr. Mazhar berbual dengan budak-budak ni. Cuma kalau tengok enactment yang semalam kami dengan wacana peguam ni lah, kalah. Saya tanya dalam wacana tu, tuan, kenapa sistem kehakiman peguam ni tak dibongkarkan? Betapa tidak adilnya, bahkan menganaktirikan undang-undang syariah. Dia kata, pengalaman saya buat wacana, buat forum, orang kita je nampak isu agama ni kecil. Tu ayat dia. Mana NGO tak buat road tour terangkan pasal undang-undang tentang kehakiman? Mana tak buat? Orang kita je rasa tak report. Orang kita ni lebih pentingkan nasi, ekonomi, perut. Bila berlaku je semua tunjuk belang Islam dia. Itu propa. Ni kata peguam ni sebut. Orang kita sendiri tak sensitif, dia tak sayang nak bela agama dia. Kalau ikut skema, kalah. Memang budak tu murtad. Secara teknikal lah murtad, akan dimurtadkan. Sebab apa? Semua hakim-hakim yang mengadili kes macam ni, wallahi 9 orang hakim yang paling tertinggi ni semua orang kita, orang Melayu. Macam mana mereka boleh lepaskan kes macam ni? Dan kes ni cakap, kes ni bukan kes meletup. Kes ni tak tahu kenapa meletup. Padahal setiap tahun ada kes macam ni. Dan semua terlepas sebab apa? Yang peliknya, semua hakim-hakim negara ni orang Melayu kita. Jadi tak faham apa hati dia, akal dia ni. Jaga periuk nasi perut ke tak tahu dah. Itu sangat question mark lah. Wallahualam, panjang pula kita punya kuliah malam ini. Tak azan lah. Azan. Kalau nak terus main boleh terus main. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.